Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana dengan limpah berkat dan rahmatnya kita masih dapat lagi bernafas di muka bumi ini untuk terus beribadah kepadanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kerana dengan usaha dan jerit perih baginda kita dapat lagi merasai dua nikmat terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang peranan manusia sebagai khalifah generasi madani dan penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan khalifah ni? Khalifah ini berasal daripada perkataan khulafa yang bermaksud pengganti ataupun wakil. Timbul pernyataan, adakah makhluk-makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan dikategorikan sebagai khalifah? Jawapannya tidak, kerana makna khalifah ialah seorang manusia yang mentadbir dan mengurus dunia ini dengan mengikut syariatnya. Menurut perspektif tokoh politik Islam iaitu Imam Al-Mawardi, tugas seorang khalifah ialah menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut acuan Islam. Begitu besarnya tanggungjawab manusia sebagai seorang khalifah. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada anak muridnya, "Wahai anak muridku, apakah yang paling berat?" Maka jawab anak muridnya, "Yang paling berat ialah batu." Jawab Imam Al-Ghazali, "Salah. Yang paling berat ialah amanah yang disia-siakan." Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sepotong hadis sahih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat Islam yang sejati hendaklah mengetahui peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam menjalani kehidupan seharian kita, timbul persoalan, bagaimanakah kita sebagai khalifah perlu menjalankan peranannya di muka bumi ini, dan bagaimanakah kita sebagai hamba Allah dapat membangunkan generasi yang berakhlak mulia dan adil. Jawapannya terletak pada dua perkara, iaitu akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah utusan Allah yang agung dan mulia. Akhlak beliau dari segi perlakuan dan pertuturan hendaklah menjadi contoh ikutan umat Islam. Salah seorang daripada isteri baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanyakan oleh para sahabat perihal akhlak Rasulullah. Lalu beliau menyatakan bahawa akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Walaupun jawapan Aisyah itu ringkas, tetapi ia penuh dengan makna. Aisyah menyifatkan Rasulullah dengan sifat yang boleh mewakili seluruh sifat yang ada. Allah juga memuji akhlak Nabi Muhammad seperti dalam firman-Nya yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat ke-4. Hal ini bermakna baginda memiliki akhlak dan kepribadian yang sempurna. Akhlak mulia adalah asas bagi membentuk pribadi dan sasiah sebagai khalifah. Seorang ketua ataupun khalifah perlulah mempunyai nilai akhlak dan kepribadian yang tinggi agar dia menjadi orang-orang yang mulia. Sifat-sifat terpuji Rasulullah seharusnya diteladani oleh umat Islam, tidak mengira kedudukan atau pangkat. Setiap pemimpin dituntut untuk mengaplikasikan akhlak terpuji itu dalam tampuk kepimpinannya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai pemimpin yang adil. Suatu hari ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Beberapa orang dari kaumnya ingin memohon agar wanita tersebut dibebaskan dari hukuman kerana dia berasal daripada keluarga terpandang. Rasulullah menolak tegas permintaan tersebut dan bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan sifat adil Nabi terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam masyarakat, sekalipun anak kepada pembesar. Oleh itu, kita juga hendaklah sentiasa berlaku adil dalam kehidupan. Jika dilihat pada masa kini, terdapat segelintir masyarakat yang masih tidak berlaku adil, sama ada dalam melaksanakan hukuman, proses jual beli dan sebagainya. Perbuatan ini tidak patut dicontohi dan diamalkan oleh masyarakat kerana bertentangan dengan akhlak Rasulullah dan boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, Rasulullah juga sentiasa amalkan kejujuran. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya.
Beliau tidak pernah berbohong dan selalu berusaha untuk menjaga amanah. Seseorang khalifah haruslah mencontohi kejujuran Rasulullah dengan memimpin dengan jujur, amanah dan selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan rakyatnya. Kita juga sentiasa tertanya-tanya, dari mana nak mula tugas kita sebagai khalifah? Kita perlulah mula dengan iman dan ilmu, kerana sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk mempunyai peribadi diri yang lengkap demi membimbing generasi kini dan akan datang. Oleh itu, dapatlah saya simpulkan bahawa akhlak mulia sunnah Rasulullah SAW sewajarnya menjadi panduan hidup kita. Rasulullah menjadi ikon dan teladan yang terbaik sepanjang zaman. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dengan mencontohi akhlak dan sunnah Rasulullah, seseorang khalifah dapat menjadi pemimpin yang adil, bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Beliau dapat memimpin umat dan negara dengan baik menuju kehidupan yang sejahtera dan penuh keberkatan. Sekian tazkirah saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan pada hari ini dan menyebarkannya kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.